Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, sesungguhnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam menyuruh dengan suruhan Allah dan menegah dengan tegahannya. Di samping menyatakan tentangan terhadap kebatilan, walaupun kebatilan itu didukung oleh kaumnya, yakni bangsanya, memerangi secara terang-terangan segala bentuk adat ibadat yang batil, ibadat yang salah, adat resam yang karut, dan akhlak yang jahat. Ketika menghadapi segala cabaran, mereka berdiri tegak, walaupun dalam keadaan keseorangan, berhadapan dengan pemimpin-pemimpin taghut, ketua-ketua yang berdegil, pemimpin-pemimpin manusia yang amat engkar akan perintah Allah, raja-raja dan ketua-ketua kerajaan yang tidak mengendahkan hukum Allah, kebesaran dan kekuasaannya. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam berhujah dengan mereka semuanya dengan hujah-hujah yang kuat, dibuktikan dengan mukjizat, amaran, dengan bala dan azab yang tiada bandingannya. Jika mereka tidak menerima seruan Allah, para Rasul tidaklah mudah dalam menyampaikan risalah mereka, kerana penentang-penentang agama Allah itu merasakan mereka mempunyai harta yang banyak. Kerana itu bang, merasakan mereka mempunyai harta yang banyak. Seluruh rakyat berada di belakang mereka. Mereka boleh mengerahkan bala tentera bila-bila masa sahaja bagi melenyapkan dakwah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan paling mudah dilakukan ialah membuka fail bagi menyenaraikan kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh para Rasul itu. Sudah cukup untuk menjatuhkan ketinggian pribadi mereka di tengah-tengah masyarakat. Al-Quran menjadi rujukan yang sebenarnya bahawa segala tuduhan yang dilakukan ke atas para Rasul alaihi wassalatu wassalam oleh orang-orang kafir kesemuanya rekaan semata-mata, kerana tidak ada peluang sedikit pun bagi mencela pribadi mereka. Di antara hujah mengapa Allah Ta'ala menjadikan sifat ismah, sifat dipelihara daripada melakukan dosa. Sebabnya kerana Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ditugaskan oleh Allah menyampaikan ajaran Allah, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Menyampaikan ajaran Allah itu sama ada berdakwah, mengajak manusia mengerjakan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikenali dengan semayang, puasa, korban, zakat, tasbih, haji, sumpah dan lain-lain. Mestilah kerana Allah, tidak boleh kepada makhluk, patung, berhala, jin, syaitan, manusia dan lain-lain lagi yang dipersucikan. Kerana Allah Ta'ala sahaja Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain daripadanya. Yang kedua, Rasul-Rasul mengajak manusia supaya berhukum dengan hukum Allah yang adil, hukum yang menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia dan hari akhirat. Di sini menyebabkan Rasul-Rasul itu terpaksa berdepan dengan raja-raja, pemimpin-pemimpin dan kerajaan yang memerintah di zaman masing-masing. Kerana pemimpin-pemimpin itu mengikut hawa nafsu mereka, menyalahgunakan kuasa mereka, memperhambakan rakyat, menjadikan hasil bumi adalah milik mereka. Merekalah yang tukang beri rezeki kepada rakyat, bukannya Allah Ta'ala.
Maka Rasul-Rasul menentang pemimpin dan kerajaan-kerajaan yang seperti ini. Maka Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Nuh menghadapi Al-Malak, Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud, Nabi Musa menghadapi Firaun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi Abu Jahal, kuasa besar Parsi, Rom, Mesir, China, India dan lain-lain lagi. Ini disebut oleh Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran menjelaskan lagi dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maksudnya adalah manusia itu dahulunya satu umat sahaja. Lalu Allah utuskan kepada mereka nabi-nabi. Nabi-nabi ditugaskan untuk memberi berita gembira, yakni baik dunia dan syurga di akhirat, kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yang mengikut ajaran Allah yang dibawa oleh nabi-nabi itu, dan memberi amaran kepada orang yang menentang nabi-nabi itu dengan celaka di dunia dan neraka pada hari akhirat. Dan Allah turunkan kepada nabi-nabi itu akan kitab, diwahyikan dengan kitab Allah, kitab daripada Allah Ta'ala diwahyikan kepada Rasul itu, dan supaya menyelesaikan apa-apa perkara yang menjadi perbalahan di kalangan mereka. Maka kitab yang diturunkan itu disampaikan oleh Nabi, menyatakan Tuhan yang sebenar ialah Allah, pemerintahan yang sebenar, pemerintahan yang adil mengikut hukum Allah, dan tidaklah menjadi pertelengkahan dan perbalahan. Melainkan kerana ada di kalangan manusia-manusia itu orang yang menolak kitab Allah kerana sifat melampau yang ada pada mereka, mahu mengerjakan perkara yang haram. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke perkara yang sebenar. Orang yang beriman diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan kepadanya ini perkara yang benar. Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki kepada as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim yang kita baca dalam surah Fatihah. Allah beri petunjuk ke jalan yang betul yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Ibn Abbas radhiyallahu anhum, iaitulah sahabat yang alim dalam ilmu Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, yang dilahirkan ketika Nabi SAW dikepung di Syi'ab Ali. Syi'ab Ali di Makkah Al-Mukarramah. Sekarang sudah diroboh masuk dalam kawasan masjid. Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya dikepung di situ. Tak dibenarkan jual beli, tak dibenarkan berkahwin dengan keluarga Nabi, dengan sahabat-sahabat dia, sama ada keluarga yang masuk Islam atau keluarga yang kafir yang menyokong Nabi, sama-sama menyebabkan Nabi, keluarga dan sahabat-sahabatnya dalam kelaparan. Terpaksa makan daun kayu, terpaksa letak batu di atas perut menahan kelaparan. Di masa itulah diperanakkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu dibawa Abdullah bin Abbas yang baru diperanakkan ini kepada Nabi SAW, dan Nabi meriba dan berdoa, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepadanya ilmu berkenaan dengan at-ta'wil. At-ta'wil yakni at-tafsir. Ta'wil makna tafsir.
berikan kepadanya ilmu tafsir Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas diberi oleh Allah ilmu menafsirkan Al-Quran Karim. Ayat yang dibaca tadi ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya manusia di masa Nabi Adam sehingga 1000 tahun selepas matinya Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan Islam, menganut agama tauhid, agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirik. Walaupun ada perbalahan di antara Qabil dan Habil, tetapi masih lagi Islam. Tak ada agama lain. Sehinggalah 1000 tahun selepas Nabi Adam mati, maka berlakulah menyembah berhala. Manusia ditipu oleh syaitan, iblis dan bala tenteranya menipu manusia. Maka ada manusia yang menjadi syaitan, mengadakan patung-patung dan berhala-berhala. Pada awalnya dibuat patung berhala ini untuk memuja pemimpin-pemimpin. Dibuat gambar patung berhala untuk memuja pemimpin-pemimpin. Di sinilah para ulama tidak mengizinkan memuja pemimpin-pemimpin dengan gambar-gambar ini. Akhirnya mereka menyembah patung dan gambar itu kerana ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan. Dan penyelewengan ini disokong oleh pemimpin-pemimpin kaum di masa itu. Ditambah lagi mengadakan hukum-hukum, perkara yang dihalal diharamkan, yang halal diharamkan. Maka Allah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh menjadi rasul yang pertama berlawan dengan puak-puak Taghut yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dipanjangkan umur 1000 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ibnu Abbas dan ada ulama sependapat dengannya mengatakan yang ikut Nabi Nuh dalam masa 950 tahun ini hanya 20 orang saja. 25 orang, seperti riwayat kata. Kalau 25 orang ikut, kalau pilihan raya sah tak menang. Tak menang, deposit pun tak balik. 20 orang dia ikut Nabi Nuh. Ada riwayat kata 80 orang. 80 orang tak jadi apa juga. Allah Ta'ala panjangkan umur Nabi Nuh 950 tahun. Orang tua mati, lahir anak pula. Anak pula tak ikut Nabi Nuh. Anak yang tua ni galah anak. Nabi Nuh berdakwah mengikut satu riwayat. Lalu anak yang digalah ini dia beritahu oleh ayah dia, ini orang bawa ajaran sesat. Suruh anak untuk tagur Nabi Nuh. Ini sehingga Allah Ta'ala memberi tempoh 950 tahun sudah cukup. Lalu diturunkan taufan yang besar, menenggelamkan mereka. Setelah Allah memerintah Nabi Nuh menyediakan kapal yang dibina dengan wahyi. Nabi Nuh bukan tukang buat kapal, diwahyikan oleh Allah. Menebang pohon kayu, mengambil kayu dan dibuat kapal. Kapal yang besar, dipakunya, dipasaknya, diwahyi oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh adalah manusia yang pertama membuat kapal. Bahtera dimuat di atasnya orang yang beriman, orang beriman saja. Dan binatang-binatang mengikut pasangan masing-masing. Binatang-binatang berpasangan dimuat di atas kapal itu. Datang taupan yang besar, air keluar dari bumi dan hujan turun dari langit dua-dua sekali. Ditenggelamkan kawasan itu. Ulama ahli sejarah mengatakan kawasan itu ialah di kawasan Sungai Furat dan Dijlah di Iraq hari ini. Kawasan itu yang ada manusia di masa itu, tempat lain tak ada manusia lagi. Kawasan itu saja. Setelah berlakunya banjir, anak Nabi Nuh yang berenang di dalam gelombang seperti bukit, diajar oleh Nabi Nuh naik dengan syarat beriman. Tak beriman Allah Ta'ala tak izin. Walaupun anak dan isteri Nabi Nuh tak beriman,
Tak diizin oleh Allah. Nabi Nuh suruh beriman. Anak dia kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal jama'. Aku akan naik bukit. Bukit ada lagi. Bukit akan memelihara aku daripada banjir ini. Nabi Nuh kata, tak boleh, tak ada bukit. Dah hari ini akan ditenggelamkan juga bukit. Anak dia degil. Tenggelamlah anak Nabi Nuh itu. Anak-anak yang tak beriman, tenggelam. Isteri juga tak beriman, tenggelam. Tinggal anak yang beriman saja. Akhirnya Allah Ta'ala surutkan air dan kapal itu terdampar di Bukit Jud. Bukit Jud, ada ulama mengatakan Bukit Jud terletak di sempadan Armenia dengan Turki. Ahli sejarah mengatakan di situ, wallahu alam. Tinggallah Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh ada 3 anak, Sam, Ham dan Yafis. Orang lain mandul belaka. Anak Nabi Nuh dia beranak mengikut para ulama. Maka Sam melahirkan keturunan Arab, keturunan Yahudi dan bangsa-bangsa yang sepertinya. Ham melahirkan keturunan Afrika. Yafis melahirkan keturunan di negeri-negeri sebelah timur, iaitulah Turki, Turkistan, China, termasuklah Melayu, kawasan-kawasan ini daripada Yafis, iaitulah anak Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh menjadi bapa yang kedua. Nabi Nuh memerintah dengan syariat Allah. Kemudian Allah Ta'ala matikan Nabi Nuh. Maka timbul pula kejahatan. Timbul pula kemungkaran dan kekafiran. Allah Ta'ala ambil yang terbesar saja. Yang terbesarnya ialah Namrud, yang menjadi raja kerajaan Babylon ataupun Babiliun. Babiliun ialah negeri yang terletak di Iraq, Turki, Syria dan Iran hari ini. Itu negara Babil, negara kuasa besar dunia. Rajanya memerintah dengan zalim, menyembah berhala, dan dia juga Tuhan. Berhala pun Tuhan, dia Tuhan. Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah membetulkan akidah dan membetulkan kerajaan Raja Namrud, dua-dua sekali. Berhujah dengan Namrud. Namrud kata, aku ada kuasa. Ibrahim kata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala an uhyi wa umit. Ibrahim kata, Tuhan aku Allah, Tuhan yang Tuhan yang sebenar, tak ada Tuhan malaikat dia. Allah boleh menghidup dan boleh mematikan. Namrud kata, aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Lalu dibawanya 2 orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Yang seorang dimaafkan, ini dihidupkan. Yang seorang dipancung, ini dimatikan. Ibrahim kata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Quran menyebut, itu ayat Quran. Ibrahim kata, Allah membawa matahari dari arah timur, sila kamu naikkan matahari dari arah barat. Fabuhita alladhi kafar. Maka dicengangkan orang yang kafir itu, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Kalah hujah. Bila kalah hujah, marah selalu. Suruh nyalakan api, bakarkan Ibrahim dalam api yang dinyalakan. Oleh kerana api terlalu besar, kayu api banyak sangat, tak boleh nak dekat, digunakan menjanik. Menjanik ialah senjata berat di zaman itu, yang digunakan macam meriam di zaman ini. Digunakan untuk melontar batu yang besar, yang diusung. Batu yang diusung diletak di atas menjanik, dilontar dengan bidah, dengan alat yang digunakan untuk merobohkan kota. Ibrahim digunakan, dia lontar dengan menjanik tadi. Pada adanya matilah Ibrahim. Allah tidak mematikan Ibrahim, diselamatkan. Bukan sahaja setelah dilontar dengan menjanik, api tidak membakar Ibrahim. Dengan perintah Allah, Allah Ta'ala perintah api jangan membakar Ibrahim AS. Ibrahim diselamatkan. Melihat keadaan ini, tak masuk Islam lagi. Ibrahim dihalau oleh kerajaannya dan dihalau oleh ayahnya sendiri. Ayah dia bersama Raja Namrud.
Ayah sokong kerajaan juga. Maka dihalanya Ibrahim. Boleh kata Ibrahim ni tak kenal jasa ayah. Ayah duk jaga kecil sampai besar gelawang ayah. Kerajaan pun hala, ayah Ibrahim pun hala Ibrahim. Berhijrah Ibrahim ke Palestin, Baitul Maqdis, Palestin, alladzi barakna haulaha, negeri yang kami berkati di kelilingnya. Dan Allah lahirkan daripada Ibrahim Nabi Ishaq, dilahirkan Yaqub, dilahirkan daripada Nabi Yusuf dan nabi-nabi Bani Israel dan bangsa Bani Israel. Diperintah menghantar anaknya Ismail ke Mekah, dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Lut anak saudara dia dihantar ke negeri Sodom untuk berdakwah, mengajak penduduknya beriman. Dilawannya Nabi Lut. Allah suruh Nabi Lut berundur, negeri Lut, negeri kaum Lut dilingkup oleh Allah Ta'ala dengan malaikat Jibril, meletakkan sayap dia bawah perut bumi, diangkat dan dilingkupkan negeri itu. Lingkup hari ini dikenali dengan laut mati. Laut mati, laut yang airnya terlalu masin. Ikan tak boleh hidup dalam laut itu. Masinnya mengatasi masin garam. Berkali ganda negeri yang dilaknat oleh Allah. Kalau kita lalu melawat untuk sedar dan insaf, inilah kaum yang dibinasakan oleh Allah. Jangan pergi buat obat. Ada buat pergi berenang buat obat pula. Kerana tak faham, itu bukan tempat buat obat. Negeri yang dilaknat oleh Allah. Kalau baik, carilah obat lain. Jangan cari obat di situ. Itu kena faham balik-balik. Allah Ta'ala utuh Nabi Musa. Musa dianggap menghadapi kerajaan yang paling besar. Kerajaan Fir'aun yang memerintah negeri Mesir. Negeri Lembah Nil. Lembah Nil ni ialah lembah yang paling subur dalam dunia. Lembah yang paling subur dalam dunia ialah Lembah Nil. Lembah Furat dan Dijlah. Lembah yang paling subur dalam dunia. Padanlah pada malam Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala bawa Nabi ke Sidratil Muntaha. Nabi kata, sungai Furat dan Dijlah, sungai Nil, hulunya di syurga. Bagaimana di syurga? Itu perkara gaib, kita tak tahu, Allah Ta'ala yang buat. Lembah ni diberkati oleh Allah sehingga hari ini di kawasan inilah kawasan yang paling banyak hasil bumi. Lembah Nil subur sehingga hari ini. Kalau sekiranya bawang tempat kita besar lengang, bawang di situ besar betih. Kalau ubi tempat kita besar kepala lutut, ubi di situ besar kendi, besar tekor. Ini dia. Buah-buahannya besar, ubinya besar. Kerana subur Lembah Nil ini. Airnya tidak kering, airnya sangat subur. Ulunya ribu-ribu batu masuk ke negeri Afrika, beberapa buah negara, Sudan, Habasyah, Uganda, semua negeri yang besar berkali ganda daripada Malaysia ini. Oleh kerana lembah Nil subur, maka hasil buminya banyak, kerajaannya kaya, boleh lombor emas, emasnya banyak. Maka Fir'aun menganggap dialah yang berkuasa, dialah yang memerintah negeri, dialah yang bagi rezeki pada rakyat. Menggunakan tukang-tukang sihir untuk menyokong dia. Tukang sihir ni disokong oleh iblis, oleh syaitan. Maka berlakulah benda-benda yang pelik melalui ahli-ahli sihir ni. Rakyat takut kerana sihir-sihir Fir'aun dan ahli-ahli sihirnya terlalu kuat. Fir'aun juga ada kekayaan harta benda untuk membeli rakyat dengan kesenangan dan kemewahan. Allah Ta'ala beri isyarat. Fir'aun bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Yang menakutkan Fir'aun. Lalu ditanya ahli nujum, ahli-ahli sihir dia, apa makna? Allah Ta'ala izin jin syaitan kafir yang boleh mencuri rahsia langit, memaklumkan ahli-ahli nujum ini, akan lahir seorang anak lelaki di kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun.
Lalu Firaun yang mendapat maklumat ini memerintah dengan satu undang-undang yang sangat keras, menyembelih setiap anak lelaki yang diperanakkan, membenarkan anak perempuan saja. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyembelih anak-anak lelaki kamu wahai Bani Israel, dan membenarkan anak-anak perempuan sahaja. Ayat ni ayat Quran dibaca oleh Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi, bukan saja orang Arab. Orang Yahudi dengar, orang Yahudi tahu cerita ni. Dari mana Muhammad dapat ilmu ni? Daripada Allah. Ini kitab Allah. Firaun memerintah menyembelih anak lelaki, membenarkan anak perempuan sahaja, untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah mewahyikan kepada ibu Nabi Musa yang melahirkan Nabi Musa dengan cara yang menakjubkan. Ketika Firaun, bala tentera Firaun mencari anak lelaki, ibu Musa meletakkan Nabi Musa ke dalam dapur tanah yang besar. Ambil adaknya, matilah Nabi Musa. Kerana ketakutan, dengan izin Allah dikeluarkan. Kemudian Allah perintah supaya hanyutkan Nabi Musa di dalam bekas yang dibuat daripada kayu. Hanyutkan oleh sungai Nil. Jangan takut, Allah akan kembalikan kepadamu, jangan bimbang, Allah kata. Janji Allah adalah benar. Allah Ta'ala wahykan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Maka ibu yang beriman ini menghanyutkan Nabi Musa yang masih kecil. Peti yang dibawa oleh arus sungai Nil mendarat di jeti mahligai Firaun. Kakak Nabi Musa mengintip di mana adiknya dihanyut oleh sungai. Tiba-tiba dihanyut di jeti tempat mahligai Firaun. Sudahlah mati dah, kena bunuh dah. Lalu diambil oleh pengawal-pengawal istana. Isteri Firaun tengok, Allah sudah malik, aku tak ada anak. Ambil anak akak lah. Firaun balik, tengok ada budak. Budak ambil mana ni? Nak bunuh. Isteri kata, jangan bunuh, anak akak. Firaun sayang ke bini, tak jadi nak bunuh Nabi Musa. Allah Ta'ala jadikan begitu. Dilembutkan hatinya di masa itu. Dipeliharalah Nabi Musa. Setelah disusukan, tak mau isak susu. Warilah orang puas mana susu jenis apa pun. Nabi Musa tak mau. Lalu kakak Nabi Musa mengatakan, boleh tak saya nak tunjuk ada orang puas boleh menyusu dia? Sila tunjuk. Maka dikembalikan semula kepada ibunya. Inilah janji Allah disebut dalam Quran. Kalau Allah Ta'ala janji di dunia berlaku, ini nak ajar kita, maka janji di akhirat juga mesti berlaku. Ini dia janji Tuhan nak kembalikan Musa yang dihanyut masuk dalam istana Firaun. Tuhan kata, wahai ibu Musa, jangan takut, aku kembalikan anakmu balik. Maka dikembalikan untuk menyatakan janji Allah adalah benar. Ini makna kita kena faham. Kalau Allah Ta'ala kata pahala, pahalalah. Allah Ta'ala kata dosa, dosalah. Allah Ta'ala kata syurga, syurgalah. Neraka, nerakalah. Benarnya janji Allah ini. Itu di situ ceritanya. Akhirnya Musa menjadi anak angkat, menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Firaun terus menzalimi Bani Israel. Dizalimi orang-orang Bani Israel, diperhambakan untuk mendirikan piramid, kota dan lain-lain. Nak kata berapa banyak bunuh. Yang lelaki dibunuh, yang muda dan tua diperhambakan. Mati begitu dah. Nabi Musa yang sudah muda berjalan di lorong-lorong Mesir, melihat seorang Qibti bangsa Firaun bergaduh dengan seorang Israeli bangsa Nabi Musa alaihi salam. Lalu Musa yang dikurniakan gagah perkasa, seorang pemuda yang gagah, membunuh pemuda Qibti, menyebabkan pemuda Qibti itu mati dibunuh. Kemudian esok pula gaduh dengan orang lain pula. Lalu orang tu kata, mu nak bunuh orang macam kemarin pula. Maka pecahlah rahsia Musa yang membunuh
orang Qibti kemarin, menyebabkan Fir'aun mencari Nabi Musa, mengerahkan bala tenteranya. Maka di sana ada seorang pembesar Fir'aun, dalam istana Fir'aun, orang besar yang tidak suka dengan zalim, tak suka dengan zalim. Cepat-cepat cari Nabi Musa, suruh Nabi Musa menyelamatkan diri. Berhijrahlah Nabi Musa ke Madian. Madian ni kalau kita tengok dalam peti di Jordan, lebih panjang pada tanah Melayu ni lagi, berapa ribu kilometer perjalanan. Seorang diri berjalan di tengah padang pasir Sina, mengharungi bukit buka dengan gunung ganang, menunjukkan Nabi Musa seorang pemuda yang gagah dan berani, tak takut pada binatang buas, tak takut pada hantu syaitan. Inilah Rasul yang dididik oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun. Akhirnya berkahwin dengan seorang anak perempuan keluarga orang yang soleh. Orang yang soleh. Diriwayatkan nama dia Syuaib, bukan Nabi Syuaib, bukan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib nabi zaman yang lain. Nama dia Syuaib, kahwin dengan orang yang soleh. Setelah melihat Nabi Musa seorang pemuda yang gagah, bila dia berteduh di pohon kayu melihat dua orang perempuan, dua orang anak dara duduk jauh. Kemudian orang ramai duduk beri air kepada kambing-kambing yang dipelihara. Setelah mengusung batu yang besar yang menutup telaga itu, usung ramai-ramai, lepas tu boleh ambil air. Kemudian dua orang anak dara ni beri minum kambing dengan air-air yang masih baki. Nabi Musa pun pergi akak seorang batu tu. Gagah pada Saidina Ali lagi. Ni dua mai tukar Ali, tukar Musa gagah lagi. Nabi Musa akak batu seorang. Akak batu seorang memberi minum kambing kepada yang dia jaga oleh dua orang gembala perempuan ni. Lalu pergilah. Setelah balik ala kambing, mari seorang mari turut. Ayah panggil. Dalam keadaan malu, ayah panggil suruh jemput. Mari ke rumah. Kat mana rumah aku dah kenal. Lalu dua mu duduk depan. Duduk depan bila angin siup, nampak kain ni, nampak tubuh orang puang. Nabi Musa pun ada nafsu juga. Mu duduk belakang aku. Duduk belakang aku yang duduk depan. Duduk belakang. Tunjuk dia kiri kanan. Siapa di rumah? Kata Syuaib, aku nak beri upah, mu tolong anak aku. Anak dia kata, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Orang yang ayah nak upah ni al-qawiyul amin. Seorang yang kuat dan seorang yang amanah, yang berjuru. Orang yang kuat, yang gagah perkasa. Batu boleh hakak seorang, batu besar orang usung apa ramai. Al-amin, yang sangat amanah. Masa nak bawa ke rumah tu suruh duduk belakang, duduk depan. Seorang yang amanah, yang boleh menjaga diri dan nafsunya, seorang yang akhlaknya mulia. Lalu Syuaib kata, nak upahmu kahwin dengan anak aku. Setelah 10 tahun, Musa rindu Tuhan jadikan ingat kepada kampung halaman, kepada mak dia, keluarga dia. Lalu dia pun balik semula ke Mesir dengan isterinya. Balik, sampai tengah jalan di padang pasir Sina, nampak api cahaya daripada jauh. Dia kata keluarga dia menduduk sini. Aku nak pergi dekat api tu, nak minta api, nak buat hidang, boleh buat masuk, boleh buat diam panas. Pergilah Nabi Musa ke tempat api itu. Tiba-tiba itu adalah tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Musa pergi, dan Allah berfirman secara langsung dengan Nabi Musa, bukan malaikat Jibril. Wahai Musa, aku Allah Tuhanmu. Terjemah dalam bahasa Melayunya, buangkan kasurmu. Ini lembah yang suci. Lembah yang Allah Ta'ala turun ni, lembah yang maha suci, yang diberkati oleh Allah. Setelah Nabi Musa tahu Allah yang sebenar,
Allah kata aku nak latih mu jadi rasul. Berjumpa dengan Firaun. Nabi Musa kata tak beranilah saya bunuh orang dia. Allah kata tak apa. Aku jagamu, aku peliharamu. Nabi Musa kata lantiklah bersama dengan aku Harun. Harun adik-beradik dia yang dilahirkan selamat juga. Tak dibunuh oleh Firaun. Jadi rasul sama dengan aku. Allah kata tak apa, aku latih Harun jadi rasul. Allah Ta'ala kata punca di tanganmu tu tongkat. Nabi Musa kata aku gunakan tongkat ini untuk halau kambing, untuk bantu berjalan, dan untuk tujuan-tujuan yang lain, kata Nabi Musa. Waliyam aribul ukhra, di sana ada tujuan-tujuan yang lain. Ini adab Nabi Musa dengan Tuhan. Nabi Musa tak kata di samping wak halal kambing, wak tukar, wak kata orang, tak sebut tu. Depan Tuhan dia tak sebut. Ini adab Nabi Musa. Wak pukul menatang ke apa dia tak sebut. Ini Nabi Musa beradab dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata secampak tongkat, Nabi Musa bercapuk. Capuk jadi ular besar. Ular yang sangat besar, macam nak bergegar bumi. Nabi Musa berpikah bangun, lari depan pun Allah Ta'ala firman, paling kiri pun Allah berfirman, kanan pun Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak kiri kanan, atas dan bawah. Tali nak pergi ke mana? Allah kata wahai Musa, orang jadi rasul ni tak boleh berlaku macam ni. Ambil balik jadi tongkat balik. Allah Ta'ala suruh letak tangan di poket yang ada di dada dia, angkat keluar cahaya. Ini dua mukjizat yang aku beri kepadamu. Belum berjumpa Firaun, tunjuk mukjizat ini. Musa pun pergilah. Setelah berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, hingga akhirnya. Wahai Tuhan, lapangkan dadaku, tenangkan pikiranku, tenangkan, lancarkan lidahku, tenangkan, lantik saudaraku Harun menjadi pembantuku. Seberani-berani Nabi Musa berdoa kepada Allah. Orang berani dah tu berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kita yang rendah martabat ini lebih-lebih lagi kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Berjumpa dengan Firaun. Firaun kata, mu aku pera daripada kecil apa besar. Daripada kecil sampai besar aku pera mu. Sampai muda aku jaga mu, pera mu. Sampai gini pula mu lawan aku. Begitulah. Kalau zaman learning kat mengaji aku tangguh, aku beri petih beri apa siswa. Lepas tu lawan aku pula. Tu dia. Tu dia. Supaya je. Quran sebut supaya je. Hak zaman Nabi Musa dengan zaman learning. Ni aku pera mu daripada kecil sampai besar. Mu lawan aku pula. Nabi Musa kata, iyalah, aku hidup bersama denganmu. Tapi Allah mengutus aku menjadi rasul untuk mengajakmu beriman tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan kamu jangan buat zalim kepada Bani Israel, jangan buat zalim pada orang. Ini perintah daripada Allah. Firaun lawan lagi, akhirnya minta tunjuk mukjizat. Nabi Musa pun campak tongkat jadi ular yang besar. Waktu ambil tangan keluar cahaya. Rupanya mu ni ahli sihir besar. Dia berlawan dengan ahli-ahli sihir aku. Nabi Musa kata, sila panggil ahli-ahli sihirmu. Maka dia tetapkan harinya, dia tetapkan hari bulannya, dia tetapkan waktu pagi. Maka Firaun mengerahkan ahli-ahli sihir, maha-maha guru sihir yang hebat di Mesir. Dibawa ke bandar Mesir, bandar tempat Firaun menetap. Berkumpul di situ, dan rakyat dikumpulkan beramai-ramai di stadium. Stadium lah. Dalam masa itu dah ada stadium. Stadium ni zaman Rom, zaman Mesir pun ada. Dihimpunkan beramai-ramai. Tukang sihir kata, kalau menang lawan dengan Musa ni nak beri upah apa? Minta upah dah tak nampak apa. Ni perangak ni. Dia ni perangak pengikut Firaun ni begitulah. Minta upah selalu, tak ada upah tambah lawan. Firaun kata, upahnya menjadi orang besar.
Kalau mu boleh mengalahkan Musa, mu minal muqarrabin. Orang yang dekat dengan aku, jadi orang besar aku. Kata Firaun. Lalu berhadaplah Musa dengan ahli sihir. Siapa dia dulu? Sihir. Musa kata kamu dulu. Dicampur tongkatnya, talin jadi ular. Nabi Musa mari juga, kata orang gobor perut ni. Mari berdebar. Jibril turun memberi semangat. Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, campurkan tongkatmu. Memanglah bila tengok sihir yang besar, sihir dianya dan sihir hak serang diri ni pun ada juga. Syaitan iblis jadi tergamang juga. Ini Allah Ta'ala uji Nabi Musa. Jibril turun menolong Nabi Musa, suruh campur tongkat. Nabi Musa campur tongkat jadi ular. Tiba-tiba ular daripada tongkat mukjizat ini menelan semua ular-ular yang disihir oleh ahli sihir Firaun. Maka ahli sihir Firaun kata sama-sama dia, ni bukan sihir ni. Ini bukan sihir, kita tahu ilmu sihir. Ini Nabi sungguh, Rasul sungguh. Ini adalah mukjizat. Lalu ahli sihir berkata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Firaun kata, mu beriman ikut Musa, dah minta izin aku dulu. Dah minta kebenaran aku dulu. Mintalah kebenaran aku dulu. Rupa-rupanya mu ni anak murid dia. Anak murid dia. Anak murid macam mana Nabi Musa tak kenal? Sebahagiannya tua pada Nabi Musa. Anak murid macam mana? Jawab tak betul. Ini anak muridmu. Akhirnya ahli sihir ni diseksa, dipotong tangan kaki mereka setelah disola pada batang-batang kurma dan mati syahid. Inilah manusia-manusia yang beriman, yang kafir di sebelah pagi dan beriman masuk syurga di sebelah petang. Tak sempat nak semayang, masuk syurga. Kerana apa? Kerana dibunuh dalam perjuangan untuk menegakkan Islam bersama dengan Nabi Musa AS. Maka berlakulah perlawanan Musa dengan Firaun ini bertahun-tahun. Berakhir dengan Firaun membuat keputusan untuk membunuh Nabi Musa AS. Setelah dibunuhnya, perempuan yang mengasuh anak-anak dia, Masyitah binti Firaun. Masyitah ni pengasuh. Masyitah ni bukan nama orang. Masyitah bahasa Arab, bahasa Melayu dia pengasuh. Nama dia lain. Pengasuh puteri Firaun. Sikap dia jatuh, dia latah. Latah sebut nama Allah. Latah sebut nama Allah. Bukan cokek je. Sebut latah Allah, sebut nama Allah. Firaun kata, anak Firaun kata, oh, mu percaya ke Tuhan Nabi Musa? Ya. Boleh tak aku royak ke ayah aku? Boleh. Royak. Lalu dipanggil, mu beriman dengan Musa? Ya. Mu kerja dengan aku lama, makan gaji dengan aku. Bapa ikut Musa ni. Duduk rumah aku, makan dengan aku. Tak, tetap beriman dengan Allah, dengan Musa. Kerana percaya Allah yang bagi rezeki, bukan Firaun yang bagi rezeki. Akhirnya buat keputusan, suami dia dan anak-anak direbuh dalam periuk yang dipanaskan minyaknya. Maka matilah sekeluarga, direbuh dalam periuk. Pada malam Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi berjalan, Nabi bau sedap. Nabi tanya pemuda Jibril, dia berkata itulah dia bau daripada pengasuh puteri Firaun, suami dan anak-anaknya. Dia letakkan dalam syurga. Walaupun dilihatnya rebuh dalam periuk, jadi apa tak tahulah, jadi arang, jadi abu, Allah ma'alam. Tuhan hidupkan dia alam barzah dengan nikmatnya. Firaun buat keputusan nak bunuh Nabi Musa. Bila sebut nak bunuh Nabi Musa, maka Menteri Keuangan Firaun, Menteri Keuangan bukan sebarangan orang, ataupun Gubernur Bank Firaun yang jaga pembendaraan keluarga Firaun, mengatakan nak bunuh orang yang mengaku beriman kepada Allah. Tuhan sebut kisah dalam surah Ghafir atau suratul Mu'min.
Baca surah ni, ini kisah. Kisah orang besar Fir'aun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Musa AS. Berlakulah perbalahan antara Fir'aun dan pembesarnya. Siapa nak bunuh pembesar dia, Allah Ta'ala selamatkan mengikut riwayatnya. Akhirnya Allah Ta'ala suruh Nabi Musa, Nabi Harun membawa Bani Israel berhijrah, meninggalkan negeri Mesir, keluar dari Mesir. Engkau nak dibunuh wahai Musa, keluar di waktu malam, ketika malam sunyi, ketika Fir'aun dan rakyat-rakyat Qibti tidur nyenyak. Waktu tengah malam, di masa itulah Nabi Musa mengajak pengikut-pengikutnya meninggalkan negeri Mesir. Tiba-tiba tak temu jalan. Lalu ada seorang tua di kalangan Bani Israel yang mengatakan, Nabi Yusuf pernah beri wasiat. Nabi Yusuf adalah bapa berbani Israel. Yusuf bin Ishaq bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf kata kalau nak berhijrah kena bawa mayat dia sama. Mayat Nabi-Nabi tak dihancurkan. Dah di mana kubur dia? Dia beritahu ada seorang perempuan tua yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf. Dia bawa perempuan itu. Nabi Musa tanya kat mana kubur Nabi Yusuf. Orang perempuan tu kata dengan syarat. Boleh beritahu syarat. Syarat apa? Meminta dengan Allah, aku masuk syurga. Aku masuk syurga. Kalau tidak, tak mau beritahu. Maka Musa pun minta dengan Allah. Dan Allah mengatakan perempuan tua ni masuk syurga. Lalu baru dia tunjuk kubur dibawa, mayat Nabi Yusuf dibawa bersama. Setelah berjalan sampai di tepi Laut Merah. Di tepi laut tak boleh jemerang lagi. Tersekak di situ. Tiba-tiba nampak debu yang menjulang ke langit. Ulama sejarah mengatakan Fir'aun yang menyedari Bani Israel dipimpin oleh Musa dan Harun meninggalkan negeri Mesir. Fir'aun mengerahkan bala tenteranya, dikatakan 1 juta tentera. 1 juta tentera bukan sikit zaman ini pun. Oleh kerana kuda dia, alat senjata dia, debu naik ke langit. Masa itu tak ada jalan raya, padang pasir. Bani Israel tengok debu yang menjulang ke langit. Nampak tentera yang ramai daripada jauh. Inna lamudrakun. Kita akan dapat ditawan dan dibunuh oleh Fir'aun, kata Bani Israel. Habislah kita kali ini. Maknanya wahai Musa mengajak sangat. Mengajak lari sangat, kata selamat. Selamat apa? Sekarang kita sudah terkepung laut di hadapan. Musuh di belakang kita terlalu ramai. Inna lamudrakun. Kita akan dapat ditawan. Musa kata, kalla, tidak sekali-kali. Musa kata, kalla, tidak sekali-kali. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku. Tuhan pasti akan memberi petunjuk kepada aku. Ini perintah Tuhan. Bila Tuhan perintah, maka Tuhan mesti tunaikan perintahnya. Tuhan ada jaminan. Aku percaya kuasa Allah Ta'ala. Di saat yang membahaya ini, Jibril membawa wahyu. Suruh Nabi Musa pukulkan tongkat ke laut itu. Nabi Musa pun katok pukul tongkat. Dijadikan 2 belah lorong. Air laut naik macam bukit dan gunung. Dijadikan lorong, 7 lorong yang besar. Lalu Nabi Musa pun melalui lorong itu diikuti oleh kabilah-kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12 kabilah. Menyeberangi laut sampai ke sana. Fir'aun pun sapa. Fir'aun pun dengan semangat yang tinggi kejar melalui lorong-lorong itu sampai di tengah laut. Allah Ta'ala kembalikan semula laut. Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan. Itulah Allah membinasakan Fir'aun dengan kuasa Allah Ta'ala. Ini Rasul. Kemudian Allah Ta'ala suruh Bani Israel balik ke Palestin. Balik ke Palestin. Ismail kata tak boleh, Palestin ni ada orang gasi duduk situ.
manusia yang besar. Tak di Tuhan tolong dah dengan mukjizat. Sekarang Tuhan nak suruh kamu wahai Bani Israel berjihad, berperang menentang kaum Jabbarin yang menguasai negeri Palestin yang dibuka oleh datukmu Ibrahim alaihissalam. Tuhan nak suruh berjihad, angkat senjata lawan kaum Jabbarin. Bani Israel kata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah mu dengan Tuhanmu, kami tak sanggup pergi. Tak percaya kepada pahala yang dijanjikan oleh Allah, menyebabkan Bani Israel tak bersedia untuk berjihad. Nabi Musa sangat sedih, berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala pisahkan dia dan Nabi Harun, adik-beradik dia yang dikasihi, daripada kaum yang jahat ini. Lalu Allah sesatkan Bani Israel selama 40 tahun berpusing tempat yang sama di padang pasir Sina. Nabi Musa dan Harun diwafatkan. Setelah 40 tahun, generasi yang tua yang 40 ni 40 tahun bermakna akan jadi 70-80 tahun mati generasi ini. Lahir anak-anak yang sudah usianya 40 tahun yang dididik di padang pasir. Yang baru inilah dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun, Nabi selepas Musa alaihissalam, iaitulah Nabi yang mengiringi Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Kisahnya terkenal dalam Quran. Selepas Nabi Musa mati, Yusha' memimpin Bani Israel. Yang dipilih setelah 40 tahun sesak ini pun diuji oleh Allah. Yusha' mengatakan, tidak boleh mengikut aku orang yang rumah dia tak siap. Tak boleh ikut aku orang yang isteri dia yang baru kahwin. Tak boleh ikut aku orang yang binatang dia buti nak beranak dah. Tak boleh ikut aku orang yang hatinya bergantung dengan dunia. Ikut aku orang yang hatinya bulat kepada Allah Ta'ala saja. Maka masuklah Yusha' dengan bala tenteranya ke Palestin. Tak boleh mengalahkan musuh. Matahari dah nak jatuh, Yusha' berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tahankan matahari ini sehingga kami dapat mengalahkan musuh. Allah menahankan perjalanan matahari sehingga dapat dikalahkan musuh. Setelah dikalahkan musuh, maka syariat Nabi Musa alaihissalam, syariat Nabi-Nabi zaman dulu, tak boleh ambil harta rampasan perang. Diperintah mana-mana harta rampasan dikumpul setempat. Maka dikumpulkan harta rampasan ini. Setelah dikumpul, Allah Ta'ala turunkan api dari langit untuk membakarnya. Tiba-tiba api yang turun dari langit berpusing-pusing, tidak membakar harta rampasan itu. Yusha' kata, ada kalangan kamu ni yang belot, yang tidak mengikut arahan, masing-masing senyap tak bercakap, maka aku akan berjabat tangan dengan ketua-ketua masing-masing. Berjabat tangan, ketua yang anak buah dia menyembunyikan harta rampasan, tangannya lekat pada Nabi Yusha'. Lekat tangan puakmu. Maka dipanggil seorang-seorang. Maka yang menyembunyikan rampasan ini lekat tangan pada Yusha'. Lalu mereka mengeluarkan emas sebesar kepala lembu. Emas besar kepala lembu, besar. Disembunyikan dan lagi susu. Sembunyi kerana ingat kemah ni. Sembunyi, tak ikut perintah Allah dan Rasul. Setelah diletakkan, barulah dibakar. Api itu membakar, diterima oleh Allah Ta'ala, baru boleh mereka masuk Palestin. Palestin diperintah dengan kitab Taurah. Bila tinggal Taurah, jatuh pula jadi kafir pula. Begitulah seterusnya sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi kita ni, setelah Allah Ta'ala menyempurnakan agama Islam, maka tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan agama Islam itu berpanjangan sehingga hari kiamat. Siapa pula Nabi dah tak ada. Tak ada Nabi dah lepas Muhammad. Quran tidak diturunkan. Allah Ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada daripada kamu orang Islam yang ramai ini,
ada satu kumpulan. Satu kumpulan yang sifat mereka tiga. Yad'una ilal khair, berdakwah kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, disebut lelaki dan perempuan, bertolong menolong di antara satu sama lain, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Di kalangan orang Islam, walaupun tak ada Nabi, tak ada Rasul, ada kumpulan. Kumpulan ini mesti menjalankan tiga perkara. Yang pertama, yad'una ilal khair, mengajak kepada al-khair, kebajikan. Ulama tafsir mengatakan al-khair itu ialah al-Islam. Islam seluruhnya yang ada dalam 30 juzuk Al-Quran. Mengajak supaya dia amalkan Islam ini semuanya. Hukum semayangnya, puasanya, zakatnya, khuduknya, kisahnya, berjihadnya, undang-undang dalam negeri antara bangsanya, ekonomi Islamnya yang ada dalam Quran diamalkan. Ini al-khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Nak suruh, nak cegah, mesti ada kerajaan yang memerintah. Kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah, macam Nabi Musa, Nabi Yusha berperang sehingga balik ke Palestin. Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Muhammad SAW di Mekah berhijrah ke Madinah, menegakkan kuasa yang boleh menegakkan pemerintahan. Wal mu'minun wal mu'minat, orang perempuan, lelaki, beriman lelaki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, tolong menolong di antara satu sama lain untuk menjalankan kewajipan ini. Ini dia. Walaupun tak ada Nabi dan Rasul, ada kumpulan ini. Kumpulan Islam ramai. Dia kata dia kumpulan Islam. Kumpulan Islam lah. Ada kumpulan yang sanggup ajak orang semayang je, puasa je, pergi masjid je. Baik. Ajaklah dia baik. Jangan kata apa ini baik, suruh orang semayang. Baik. Ada kumpulan yang ajak orang berniaga mengikut muamalah Islam. Baik. Tak apa. Kena ada kumpulan yang mengajak semua. Termasuklah mendirikan pemerintahan. Mendirikan pemerintahan adalah wajib. Wajib mendirikan pemerintahan ini. Kena ada kerajaan yang memerintah. Ini wajib, bukan sunat. Nabi beri amaran, la yunqadanna ural islami urwatan urwatan wa kullaman taqadan urwasun tashabbatha an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqda al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Ingatlah Nabi kata di akhir zaman, tali yang mengikat di simpul ajaran Islam ni dirombak. Lepas satu-satu, lepas se-se. Bila terombak, orang ramai bercerah-berah habis. Berperang simpul yang masih ada. Simpul yang pertama sekali dirombak ialah al-hukmu, yang berkait dengan pemerintahan dan melaksanakan hukum. Ini yang pertama. Orang Islam huru-hara habis. Tidak ada pemerintahan Islam. Maka Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu hendaklah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin mereka yang membawa tiga perkara disebut dalam ayat Quran tadi. Itu maknanya. Sahabat tanya, wa illam takun lahum jama'atun wala imam. Kalau kumpulan ni pun tak ada, pemimpin pun tak ada, nak buat macam mana? Am ta'tilka bil khalq kullaha walau am ta'adha bi asd syajaratin wa hatta yudkal maut wa anta ala dhalik
Nabi kata mu jangan ikutlah kumpulan-kumpulan yang tak ajak pada Islam ini. Walaupun kamu mati terpaksa mamoh umbi kayu. Buah kayu ada nak naik tak gerak mengakak. Mamoh umbi kayu, Nabi kata. Mamoh perdu umbi kayu nak naik tak perahu tak gerak. Terpaksa mamoh umbi kayu, kamu jangan ikut kumpulan-kumpulan yang tidak mengajak kepada jama'atul muslimin, yang memenuhi ad-da'atu lil khair, mengajak kepada Islam yang menyeluruh, amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintah untuk menegakkan syariat Allah. Inilah maknanya. Walaupun kita baca rasul-rasul ada sifat ismah, tak ada rasul dah, rasul tak ada, tetapi agama Islam sampai kiamat. Bila nak kiamat barulah habis. Allah Ta'ala matikan ulama semuanya, tak ada orang baca Quran lagi, tak ada orang sembahyang, baru kiamat. Sebelum itu akan ada kumpulan Islam. Maka nak selamatkan diri, talzamu jama'atul muslimin, bersama dengan kumpulan Islam yang memimpin dengan syariat Allah ini. Inilah tanggungjawab yang kita kena faham. Berkait dengan kerasulan, rasul tak ada, tapi yang menyambung kerja rasul itu ada. Memang tak ada orang yang dak berdosa macam Nabi-Nabi, tetapi Allah Ta'ala peliharakan Islam dengan ramai-ramai kumpulan ini yang dapat memelihara Islam. Dalam ramai-ramai ni ada orang yang jahat, maka dia tak boleh memadamkan Islam, kerana ramai orang yang baik yang ada dalam kumpulan Islam ini. Itu makna yang kita kena faham betul-betul. Jangan putus asa, lah ni dah ada dah, kita duduk rumah sudah dah, secara apalah. Ini bukan sifat orang Islam yang sebenar. Orang Islam yang imannya dhaif. Kita nak jadi orang Islam yang imannya dhaif ke iman kuat? Mesti kena jadi orang Islam yang iman dia kuat. Oh, iman kita dhaif, tak apalah, dhaif lucu selalu. Ini bahaya. Wallahu alam. Cukuplah.